Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mafaqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, yang pertamanya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu di dalam kuliah. Rasanya dalam kuliah secara live kita kali pertemuan kita pada malam ini kita dah ada uh, live. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu secara atas talian. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk memahami dan juga diberi kefahaman di dalam ilmu agama ini dan diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi anak-anak pelajar yang dihormati, yang dikasihi sekalian, di dalam paparan mungkin dah keluar paparan dalam ada keluar tak Ustaz kongsi satu carta waris fardu. Carta fardu waris, yang ni versi bahasa Arab lah. Ada versi bahasa Melayu, yang ni versi bahasa Arab Ustaz buat. Jadi inilah perbincangan kita, mukadimah untuk perbincangan kita pada malam ini berkenaan dengan al-furud wa ashabuha ataupun ahwal ashabil furud. Jadi apabila berlakunya kematian. Jelas tak suara Ustaz ni sebab Ustaz di rumah ni ada lain masalah. Ni jelas tak suara? Jelas. Jadi Unify tu ada masalah. Terpaksa guna Unify backup yang kedua. Yang mana dia punya speed dia tak kurang sikit kelajuan dia tu. InsyaAllah malam ni kita akan mulalah untuk dengan berkenalan dengan ashabul furud dan juga ahwal setiap daripada situasi perwarisan setiap daripada waris ashabul furud. Bila sebut ashabul furud ni, kita lawan dia ialah waris kalau ashabul furud jenis yang pertama, jenis pewarisan secara fardu, ada pewarisan secara asabah. Jadi yang kita nak bincang dalam pertemuan kita dalam beberapa minggu, bermula daripada minggu ini sehingga minggu-minggu akan datang ialah berkenaan dengan waris yang mewarisi secara fardu. Apabila berlakunya kematian, antara benda yang kita perlu selidik. Sebelum kita melihat pada ashabul furud, benda yang perlu kita selidik ialah waris-waris utama. Kita kena tanya waris utama. Yang ni kalau yang ni start siap buat ni dalam bentuk yang siap, mungkin kita tak tahu nak bermula daripada mana soal jawab ataupun siasatan waris. Dalam kes siasatan waris, kita perlu selidik satu persatu sehinggalah kita tersusunnya gambar rajah. Dalam gambar rajah ni lah yang kita nak. Jadi kalau kita mulakan daripada awal, jadi saya akan mulakan daripada awal lah. Mula daripada awal, macam mana kita nak menyiasat keutamaan. Kita nak tanya si mati ada siapa. Baik, kita kena bermula daripada, nanti Ustaz akan buatlah yang baru. Ini syarat wanita ni. Okey. Ini masjid. Sorry Okay. Jadi apabila berlakunya kematian, si mati. Si mati
untuk menyiasat siapakah waris yang perlu kita. Si mati ni agak-agak kita nak tanya mati ada siapa dulu. Jadi bila berlakunya kematian, untuk kita menyiasat, kita perlu tanya si mati ni adakah pernah berkahwin. Jadi kita kecilkan sikit lagi. Takut ruang kita tak cukup. Kalau guna whiteboard besar sikit, ini whiteboard kecil ni. Jadi si mati kita kena tanya adakah si mati ni pernah berkahwin. Kerana antara benda yang kita belajar, 5 waris yang utama yang tidak akan dihalang oleh siapa-siapa. Kita nak ke arah itulah. Jadi bila berlakunya kematian, si mati, siapa dia tinggal? Si mati, adakah si mati pernah berkahwin? Katakanlah si mati pernah berkahwin, suami ataupun isteri. Ada suami ataupun isteri. Kemudian daripada perkahwinan ini, kita perlu tanya adakah si mati itu mempunyai anak. Katakanlah si mati pernah mempunyai pasangan, 2 pasangan, pernah berkahwin 2 kali. Berapa kali itu kena jelas. Si mati ada suami ataupun ada isteri dan dia mati ni, ketika dia mati, suami ataupun isterinya ada, maksudnya bercerai mati. Kemudian daripada hasil perkahwinan dia ada anak ataupun tidak. Katakanlah dia ada anak lelaki ataupun ada anak perempuan, kedua-duanya ada. Penting untuk kita tahu menyiasat perkara ni kerana bila adanya anak lelaki, kita tak perlu tanya dah cucu. Kerana apa? Kerana bila adanya anak, kita belajar dah dalam bab hijab dan mahjub, anak lelaki akan menyekat semua cucu yang berada di sebelah bawah. Cucu memang sebelah bawah lah. Tak kira lah cucu itu cucu lelaki ataupun cucu perempuan. Ini penting untuk kita tanya. Kemudian, anak lelaki juga akan menyekat saudara adik-beradik si mati. Maksudnya bila seorang tu dia ada anak lelaki, semua adik-beradik dia tidak ada peluang lah untuk mewarisi. Kerana dia telah dihalang oleh anak lelaki. Termasuklah juga adik-beradik anak saudara si mati pun akan dihalang oleh anak lelaki. Kemudian anak saudara, kemudian bapa saudara, adik-beradik ayah juga akan dihalang oleh anak lelaki. Jadi itu waris-waris yang berada di tepi semuanya akan dihalang oleh anak lelaki. Jadi itu ingat gagahnya buat anak lelaki ni sehinggalah dia menghalang adik-beradik si mati, menghalang cucu si mati, menghalang bapa saudara si mati, sepupu si mati daripada mewarisi. Jadi kalau kita tanya siasat, ada anak lelaki tak perlu, mana dari sudut siasatan waris itu, dari sudut menyebabkan anak lelaki itu menyebabkan kita tak perlu dah tanya adik-beradik si mati ada berapa orang, adik-beradik perempuan si mati ada berapa orang. Kemudian bila kita telah tanya anak lelaki, ini dipanggil furu' waris. Jadi kita kena kenal anak lelaki, anak perempuan, cucu semua ni termasuk dalam far'un warisin. Furu' yang mewarisi. Jadi kita dah selesai tanya siasat di bawah, kita kena tanya pula siasat pula waris yang berada di atas, dipanggil waris usul. Waris usul yang terdiri daripada abun, bapa, dan juga ummun, ibu. Katakanlah si mati mempunyai bapa, abun ataupun mempunyai umum. Bila si mati sudah ada bapa, lagi mempunyai bapa dan juga mempunyai ibu, bermakna di sini waris-waris di atas seperti jad kita tak perlu tanya lagi. Kerana apa? Kerana bapa telah menghalang datuk, nenek dan ke atas. Jaddatun, jaddun dan juga jaddatun. Sama dah juga ibu akan menghalang jaddatun yang sebelah nenek, sebelah ibu. Jadi bila begini keadaannya, pewarisan harta si mati ini tidak akan pergi jauh. Ia akan pergi kepada waris-waris yang ada di sekeliling yang kita sebut
ada sebanyak 5 ataupun 6. 5 golongan. Yang pertama, suami ataupun isteri, ahaduz zaujaini. Ini waris yang pertama yang mesti dapat. Kemudian walidani, iaitulah ibu dan bapa. Ibu, yang kedua bapa. Yang kedua bapa, walidani. Yang ketiga ibu. Kemudian yang keempat ialah anak lelaki. Yang kelima ialah anak perempuan. Bila adanya di sekeliling si mati orang-orang ni, waris-waris ini telah boleh menghalang waris lain. Jadi dalam masalah kes kita ni, kalau seorang si mati tu ada semua yang kita senaraikan ini, jad atas semuanya akan dihalang. Jad ataupun jad cucu, waris tepi, adik-beradik si mati, anak si mati, semuanya akan terhalang. Itu dalam kaedah siasatan waris. Sama ada kita nak tanya siasat atas waris usul dahulu ataupun waris furuk. Tetapi sekiranya berlaku kes waris furuk tidak ada, far'un waris tidak ada, kemudian usul tidak ada, yang inilah kita kena siasatan secara lebih lanjut, perlu menyelidik waris yang berada di sebelah tepi. Waris sebelah tepi ni siapa dia? Waris sebelah tepi ni ataupun dalam istilah orang ilmu perwarisan hari ini, ini dipanggil waris utama. Waris utama. Semua ni 5 orang kita sebut ni adalah waris utama yang perlu disiasat dahulu. Kalau tidak ada mereka ni, katakanlah waris utama, usul furuk tidak ada. Furuk lepas anak disiasat tidak ada anak, barulah kita cucu pula. Cucu. Adakah cucu masa? Apa yang kita nak bincangkan di sini ialah sebelum kita masuk kepada ashabul furud. Dalam 5 waris utama yang kita sebut ini, antara waris fardunya ialah yang pertama suami. Ini waris fardu. Nak bincang waris fardu ni kita tanda warna lain lah. Color. Waris fardu ashabul furud. Ashabul furud yang pertama suami, isteri. Yang kedua. Kemudian waris ashabul furud yang seterusnya ialah abun, ada fardu. Yang ketiga, ummun, ada fardunya. Kemudian anak perempuan, ini waris yang keenam, ada fardunya. Ini baru 6. Kita semua jumlah waris ashabul furud ada 11, sebanyak 11 orang, 11 golongan. Kemanakah baki sebanyak 5? Baik. Baki 5 tu adalah terdiri daripada waris ganti. Ini waris utama. Ini waris utama ni ada sebanyak 6 ashabul furud. Manakala waris ganti maksudnya dia mengambil tempat setelah tiadanya furud waris pertama jika oleh cucu. Itu dipanggil waris ganti. Kalau tidak ada bapa, gantinya jadun. Jadun akan mengambil tempat bapa. Kemudian kalau tidak ada umur jaddah, itu dipanggil waris ganti. Termasuklah waris sebelah tepi. Itu waris dia akan mengambil tempat waris yang kalau tidak ada waris pertama, waris tepi, waris yang di atas yang jauh tu akan menggantikan tempat waris pertama. 6 di sini, kemudian baki lagi ashabul furud. Setelah mana kita siasat-siasat, katakanlah tidak ada ayah mati dulu. Ataupun anak lelaki si mati dulu. Bila si mati meninggalkan suami ataupun isteri, anak lelaki sudah tidak ada, anak perempuan masih ada lagi. Kemudian bapa tidak ada, bapa sudah mati dulu, ibu masih ada. Jadi di sini dalam kes ini harta akan berbaki. Bila harta berbaki, dia akan cari waris ganti yang akan mengambil bahagian asabah. Sebab tu ditanya, kena tanya di sini, setelah bapa tidak ada, tanya datuk ada ke tidak. Kalau ada datuk, bermakna kes itu selesai.
Ataupun tanya lagi, saudara si mati ada ke tidak? Kalau ada saudara si mati ada saudara, katakanlah saudara perempuan, okey, di situ akan habislah pembahagian harta pusaka. Itu belum lagi cukup 11 waris fardu. Macam mana boleh 11 waris fardu ini? Yang inilah yang Ustaz nak tunjuk di dalam jadual, dalam carta yang telah Ustaz tunjuk di awal-awal tadi. Jadi kita tengok semula carta tu. Carta ashabul fardu waris. Okey. Baik. Di sini kedudukan ashabul furud, al-furud dan juga ashabuha. Fardu dan juga pemilik-pemiliknya. Jadi ada sebanyak 11 waris fardu yang terdiri, yang kita boleh bilang di sini. Yang pertamanya, jika si mati itu lelaki ataupun perempuan, tak kiralah si mati itu lelaki atau perempuan, ini kedudukan si mati. Jadi antara ashabul furudnya, yang pertama ialah zaujun ataupun zaujah. Zaujun satu, ataupun yang keduanya zaujah. Macam tadilah kita bilang. Seterusnya, kalau kita ingin melihat ke bawah dahulu pun boleh, nak tengok ke atas dulu, lihat ke atas dulu pun boleh. Setelah mana kita lihat pasangan, seterusnya kita kembali kepada lihat kepada usul. Kemudian yang ketiganya lah abun, waris fardu yang ketiga. Kemudian waris fardu yang keempat ialah ummun. Ini waris fardu yang keempat. Seterusnya waris fardu yang kelima. Kita selesaikan sebelah atas dulu. Waris usul. Yang kelima, jaddun. Waris kelima. Kemudian waris fardu yang keenam, jaddun. Kita gabungkan dua ni, jaddatun li abin dan juga jaddatun li uming adalah waris fardu yang keenam. Ashabul furu' yang keenam. Seterusnya, selesai bahagian atas, kita lihat pula waris fardu di sebelah bawah. Sebelah furu' waris. Baik, setelah yang keenam, yang ketujuh ialah bintun. Waris fardu yang ketujuh. Jadi waris fardu yang ketujuh ni adalah bintun. Ibnun tidak termasuk di dalam waris fardu. Ibnun ini adalah waris asabah. Jadi kita, siapa lagi selain daripada bintun? Bintu ibning. Ini bintu ibning adalah waris fardu yang ke-8. Waris fardu yang ke-8 ialah bintu ibning. Macam mana baca? Baca bintu ibning adalah anak perempuan kepada cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia panggil bintu bening. Bintu ibning dan ke bawah. Kalau masih ada lagi, kalau katakanlah bintu bening tidak ada. Tapi kalau nak dikira di bawah masih ada lagi cici. Cici. Bintu ibni. Juga termasuk di dalam pengertian cucu. Yang termasuk dalam pengertian yang ke-8 lah. Waris fardu yang ke-8. Seterusnya, waris fardu yang ke-9 mengikut keutamaan ialah ukhtun syakikah. Ini yang ke-9, ukhtun syakikah. Waris fardu yang ke-9. Waris fardu yang ke-10 ialah ukhtun li abin. Ukhtun li abin ini adalah waris fardu yang ke-10. Kemudian terakhir sekali, waris fardu yang ke-11 ialah saudara lelaki ataupun saudara perempuan seibu. Ini yang terakhir, waris fardu yang ke-11. Jadi kita ada hanya 11 waris fardu dalam yang saya gambarkan, simpulkan di dalam gambar rajah ini. Jadi gambar rajah ini telah menghimpunkan beberapa semua jenis ashabul furu' dan juga fardu-fardu mereka. Di mana fardu mereka ada dah Ustaz letak kat tepi itu fardu mereka. Antaranya ialah contohnya iaitu situasi saja 1/2 ataupun 1/4. Ini untuk fardu zaujun. Kalau zaujah pula fardunya 1/4 ataupun 1/8. Kita akan lihat secara detail 1/1
ahwal ashabul furud nanti. Kemudian seterusnya abun. Abun ada 1/6 fardunya. Fardu abun 1/6. Kemudian fardu umun ada 1/6 ataupun 1/3 ataupun 1/3 baki. Ini fardu ibu. Bahagian untuk ibu. Bahagian pusaka untuk ibu. Bukan semua dapat tu. Tengok keadaan. Berdasarkan kepada situasi. Kemudian untuk fardu jadun. Jadun ada 1/6 saja fardunya. 1/6. Kemudian jaddatun ada 1/6. Satu saja fardunya. Fardu satu tapi ahwal ke situasinya lebih daripada satu. Kemudian seterusnya bentun ada berapa fardu? Ada 2 fardu saja bentun. 1/6 atau 2/3 fardu. Ini kita bincang dari sudut fardu dulu. Kemudian bintu ibnin. Bintu ibnin, cucu perempuan. Ini bintu ibnin ada sama ada 1/2, 2/3 ataupun 1/6. Ini lebih sikit dia daripada bintu 6 cucu perempuan. Kemudian ukhtun syakikah ada 1/2 dan juga fardu 2/3. Ada 2. Setelah tu ukhtun li abin 1/2, 2/3 dan juga 1/6 macam cucu. Nisbah dia macam ukhtun syakikah ni seperti bentong, yang ni seperti benton. Kalau nisbah fardu dia lah. Kemudian ukhtun li abin ni seperti bintu bening. Seperti cucu perempuan. Nisbah antara dua ni. Seterusnya untuk fardu terakhir, fardu yang terakhir akhun li ummi dengan ukhtun li ummi, lelaki perempuan sama saja, fardunya ialah sama ada 1/6 ataupun 1/3. Kalau ada siapa-siapa yang tak faham, boleh Ustaz buka untuk persoalan, untuk tanya. Keliru ke nampak gambar rajah ni? Okay. Kita boleh buat live ni, boleh tanya, boleh bersoal jawab. Start untuk gambar rajah ni, satu saja gambar rajah ni. Saya akan kongsikan gambar rajah yang ke seterusnya untuk saya detail nanti. Gambar rajah fardu setiap waris. Ahwal setiap waris. Jadi macam mana? Jadi kalau kita memahami setiap daripada fardu ni, ashabul furud tidak lari daripada gambar rajah yang Ustaz bagi. Mana nisbah hubungan dia dengan semati sama anak, waris tu di bawah ke ataupun waris di atas, dan juga waris di tepi. Berbeza bawah, atas, tepi ni. Bawah ni ialah anak cucu, atas ialah ayah, mak, datuk, nenek dan ke atas. Kemudian tepi ni ialah adik-beradik, termasuklah anak saudara. Anak saudara tidak ada di sini. Ustaz dah tunjuklah gambar raja anak saudara sini. Kerana anak saudara tu bukan ashabul furud. Pak saudara juga bukan ashabul furud. Ustaz tak letak sini. Dalam gambar rajah ni. Tapi dalam susunan, dalam senarai waris, mereka ada. Dalam senarai waris. Tapi untuk kita kena faham, di sini ialah fardu sahaja. Waris-waris fardu. Seterusnya kalau dah memahami, tidak ada soalan, Ustaz harap semua dapat faham lah. Dapat faham gambar rajah ini. Kemudian kita beralih kepada ashabul furu' yang pertama. Dan yang kedua, kalau boleh kita bincang malam ni, zaujun dan juga zaujah. Ashabul furu'. Nota ni, PDF ni Ustaz buat dalam bentuk dalam bahasa Melayu. Tapi kita akan bincang syarat-syarat dia pada malam ni berdasarkan kepada bahasa Arab. Yang pertamanya, ashabul furu' ialah suami kepada si mati. Suami kepada si mati, zaujun. Iaitulah zaujun, suami kepada si mati. Mungkin kita pernah dengar dalam istilah orang kita, kepala mayat. Kepala mayat tu kalau perempuan lah, mana si mati tu lelaki,
isteri akan mengambil kepala mayat. Kita bincang kepala mayat dalam bahagian isteri nanti. Baik, suami dia ada dua situasi sahaja. Ada dua situasi perwarisan. Kok mana pun pergilah negara mana sekalipun, dalam ilmu faraid ini adalah berasaskan kepada ayat Al-Quran, walakum nisfu taraka azwaj illam yakul lahun kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Itu asasnya. Dan bagi kamu, kamu ni nisbah kepada orang lelaki, iaitulah isteri kamu. Bagi kamu ialah suami, walakum nisfu, separuh daripada apa yang ditinggalkan oleh azwajukum, oleh isteri kamu. Dalam syaratnya, inilah timbulnya syarat satu suami. Suami mendapat 1/2 dengan syarat illam yakun lahunna walad. Syaratnya ialah illam yakun lahunna ataupun laha lah. Illam yakun, kalau kita nak ambil daripada Al-Quran, lahunna ataupun laha lah sini. Illam yakun laha waladun. Kalaulah si mati tidak mempunyai anak. Walad ni maksudnya anak, dan istilah dalam walad dalam faraid ini dia akan membawa pengertian anak dan juga cucu. Anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan juga cucu perempuan. Jika sekiranya si mati mempunyai anak lelaki ataupun anak perempuan, cucu lelaki dan cucu perempuan, dan dalam ditambah lagi syarat illam yakul laha walad. Ini tidak ada ataupun dalam istilah lam yakun laha, lagi lam yakun laha far'un warisin. Si mati lam yakun laha, tiada baginya furu' waris. Itu istilah yang lebih umum lagi berbanding dengan walad. Far'un warisin. Apa beza far'un warisin dengan walad? Jika disebut walad, cucu daripada anak perempuan, walad juga. Menandakan walad, cucu daripada anak perempuan juga termasuk dalam pengertian walad. Bila sebut walad, adakah mewarisi? Di sini yang dikehendaki dengan pengertian di sini ialah cucu yang mewarisi. Anak ataupun cucu yang mewarisi. Maksudnya kalau si mati meninggalkan cucu yang tidak mewarisi. Ada jenis cucu yang tidak mewarisi. Macam mana cucu yang tidak mewarisi? Cucu yang tidak mewarisi ni ialah cucu daripada anak perempuan. Katakanlah seorang nenek tu dia ada cucu ramai ni. Anak tidak ada dah. Dia ada cucu. Cucu hak sayang kepada dia, jaga dia ketika sakit. Cucu daripada anak kesayangan, anak perempuan dah mati dah. Lepas tu cuculah yang jaga dia, cucu daripada anak perempuan. Manakala anak lelaki semua dah mati dah, cucu daripada anak lelaki ni ada, cucu daripada anak perempuan pun ada. Sayang-sayang sangat, tiba-tiba time mati, cucu daripada anak perempuan ini tidak mewarisi. Tidak mewarisi. Bila dia tidak mewarisi, jadi kesianlah. Dia tidak ada. Boleh kepada cucu daripada anak lelaki sahaja. Jadi dalam pengertian cucu di sini ialah far'u furu' ataupun cucu warisin yang mewarisi. Anak ataupun cucu yang mewarisi. Itu syarat utama suami dapat 1/2. Si mati tidak mempunyai anak ataupun cucu yang mewarisi. Jadi Ustaz agak boleh faham lah tu. Bermakna kalaulah si mati hanya meninggalkan, katakanlah si mati matat seorang mati meninggalkan an binti benin. Okey, nak awak semua buka mikrofon tu, jawab dulu dengan mikrofon. Matat an binti benin. Seorang mati meninggalkan binti benin. Adakah suami dapat 1/2 di sini? Ya, ada siapa nak respon?
Ada? Adakah bersama dengan kita semua? Kita tengok TV? Tak dapat Ustaz. Tak dapat. Maksud dah dapat. Okey, benta benih ni adakah waris? Ustaz tanya dulu. Furuk waris tak? Furuk waris ya. Furuk waris. Adakah cucu ni mewarisi? Itu maksud Ustaz. Salah Ustaz. Mewarisi. Cucu ni mewarisi ke tidak? Mewarisi. Okey, termasuk dalam senarai waris. Bila bintu benih ni termasuk dalam far'un waris. Furuk yang mewarisi. Okay. Jadi bila ada si mati mempunyai furuk yang mewarisi, bila ada furuk yang mewarisi bermakna si mati mempunyai far'un warisin. Yang kita dapat untuk suami 1/2 ni apabila si mati tidak ada anak ataupun cucu yang mewarisi. Tidak ada furuk waris. Sekarang ni bila si mati ada furuk waris, maka suami akan dapat 1/4. Baik, contoh lain. Matat, seorang perempuan mati. An binti ataupun semula. Ibni bintin. Seorang perempuan mati meninggalkan ibni bintin, cucu lelaki daripada anak perempuan. Adakah cucu lelaki daripada anak perempuan mewarisi? Tak, Ustaz. Tak. Okey, dia bukan waris. Dia bukan furuk waris. Walaupun dia kata Allah sayangnya cucu ini cucu daripada anak dia sendiri ni. Anak perempuan dia sendiri. Tapi bukan waris. Bila bukan waris, bermakna si mati tidak mempunyai furuk waris. Bila si mati tidak mempunyai furuk waris, suami akan dapat berapa? 1/4 ke 1/2? Si mati 1/2. tidak mempunyai furuk waris. 1/2 Ustaz. 1/2. Di sini suami akan 1/2. Kerana apa? Kerana si mati tidak mempunyai furuk waris. Dah tu cucu dia tu, cucu dia tu. Cucu kesayangan tu. Cucu tu dipanggil Zawil Arham. Zawil Arham ni ialah keturunan daripada anak perempuan ataupun dia dengan si mati, dia sendiri dengan si mati tu diselangi dengan perempuan. Sama ada anak perempuan ataupun anak saudara daripada adik-beradik perempuan, itu dipanggil Zawil Arham. Okay. Jadi, suami ni untuk dapat 1/2 syaratnya, itulah syaratnya si mati tidak mempunyai furuk waris. Tidak mempunyai furuk waris. Maksudnya si mati tidak mempunyai anak ataupun cucu yang mewarisi. Sama ada furuk waris tu datangnya daripada suaminya, maksudnya anak suami dia juga ataupun daripada suami yang terdahulu. Katakanlah si mati ni dengan suami baru ni tidak ada anak, tapi dia ada anak dengan suami terdahulu. Suami nikah dengan janda dan daripada suami itu ada beberapa orang anak, cucu. Dengan dia nikahkanlah suami dia mengadu. Isteri saya meninggal, mati. Sayalah suami dia. Dan kami kahwin ni 2 orang tak ada anak. Tidak ada anak. Jadi, kita nak terima memang betul tidak ada anak. Tapi kena siasat lagi. Adakah si mati pernah berkahwin sebelum daripada ni? Kerana kalau si suami tu nak sembunyikan fakta, boleh je disembunyikan. Sebab kata kalau kata ada anak kan, dia boleh sikit pula. Dia kata kami berdua kahwin. Sepanjang kami perkahwinan kami selama 5 tahun ni tidak ada anak pun. Kalau orang fikir satu lapis, dia kata kalau awak berkahwin tidak ada, maka awak akan dapatlah 1/2. Sini 1/2. Jadi dia kena fikir, kena siasat. Sebab itulah proses siasat waris untuk menentukan berapa bahagian suami penting. Adakah isteri pernah berkahwin ataupun isteri pernah ada anak walaupun tak berkahwin. Boleh jadi juga. Macam mana tu? Boleh jadi dia ni berkahwin ketika mana anak luar nikah. Katakanlah anak tu anak luar nikah. Mana si isteri ada anak luar nikah. Satu lagi soalan Ustaz. Bila si isteri meninggal, dia ada seorang anak luar nikah. Suami dapat banyak mana?
Boleh jawab tak? 1/2. 1/2. Ha. 1/2 ke 1/4 ke? Ataupun ada 1/8 sini. Suami yang sama ada 1/2 1/4 je. Jadi si mati, kenyataan lagi si mati ada anak luar nikah. Itu saja anak dia. Okay, macam mana tu? Suami dapat banyak mana? 1/2 ke 1/4? 1/4. 1/2. 1/2 Ustaz. 1/2. 1/2. Semua 1/2. Dan 1/2 Ustaz. anak luar nikah tu adalah mewarisi ke tidak? Mak dia, kalau mak dia meninggal. Dia mewarisi. Jadi dia Tak. dapat 1. Macam mana? Soalan Ustaz, anak luar nikah tu kalau mak dia meninggal, dia mewarisi ke tidak? Harta Dia mak dia. mewarisi. Mewarisi. Harta mak Okey, dia kau akan meninggal mewarisi. Anak mewarisi tak? Dia anak luar nikah. Mewarisi. Anak luar. Mewarisi Ustaz. So si suami ni hanya dapat 1/4. Jadi suami ni akan dapat 1/4 lah. Kenapa? Kerana si mati ada anak yang mewarisi. Baik, katakanlah 2 orang ni, suami isteri melakukan persubuhan bernikah. Persubuhan berzina. Kemudian lepas daripada isteri ni, manakala isteri lepas daripada pasangan dia melahirkan kandungan, lahir, lepas tu dia pun menikah. Jadi jadilah mana anak tu memang benih daripada ayah dia. Baik. Bila ayah mati, macam mana anak tu? Anak luar nikah tu. Tak mewarisi tak? Mewarisi tak ayah dia? Tak mewarisi. Tak mewarisi. Tidak mewarisi. Baik. Kalau tidak mewarisi, katakanlah itu saja anak dia yang ada. Ni kita bincang dalam bab ini bab masih lagi bab suami. Nanti kita akan bincang dalam bab isteri tu pula. Jadi isteri ada 1/4 dengan 1/8. Kalau dalam kes kata ni, yang Ustaz nyatakan ni, isteri dapat berapa? Kalau suami mati meninggalkan seorang anak luar nikah, hasil hubungan 2 orang ni lah sebelum berkahwin. Lepas tu bila suami mati, isteri dapat berapa? Isteri ada 1/4 dengan 1/8 je. Isteri akan dapat 1/4. Sebab apa 1/4? Sebab anak luar nikah tak mewarisi harta ni bapa kandung. Jadi gitulah, mana anak luar nikah tidak mewarisi bapa benih itulah, bapa biologi dia. Sebab tidak diiktiraf oleh syarak. Suami ada 2 tu saja. Jadi boleh faham tu. Situasi suami dalam kes kematian, isterinya mati, kalau isterinya meninggalkan anak ataupun cucu yang mewarisi, maka suami akan dapat 1/4. Kalau tidak meninggal, tiada anak ataupun cucu yang mewarisi, suami akan dapat 1/2. Ini daripada ayat Quran sebut sendiri ni. Yang Ustaz Safa tu untuk membantu kita memahami. Baik. Contoh. Kena buat contoh ni untuk memahami secara lebih lanjut. Si mati meninggalkan tuwufiyat. Mana lagi kita buat ni? Kita ambil ruangan sini hak dia ni. Tuwufiyat. Ini kita akan gunakan bahasa-bahasa Arab yang menandakan tadi tuwufiya, ini tuwufiyat. Berdasarkan kepada ini kita latihkan dengan bahasa Arab ni. Tuwufiyat an ibni. Siapa dia ni? Wa zaujin. Seorang perempuan mati meninggalkan ibni. Ini siapa? Cicit Ustaz. Okey, cicit lelaki. Cicit lelaki dan juga meninggalkan suami. Berapa bahagian suami? Berapa bahagian suami?
Ada Satu cicit per orang empat. waris. Jadi soalannya terletak pada kefahaman kita berkenaan ibni, adakah waris? Waris tidak. Waris atau tak ni? Cicit. Kalau ibni waris dan ke bawah. Waris dan ke bawah. Ibni. Yang mana melalui perantaraan lelaki semua. Jadi masa lagi waris. Bila waris, suami akan dapat 1/4. Zaujun akan dapat 1/4. Ibni akan dapat asabah. Dia ni akan dapat asabah. 1/4 untuk zaujun. Baik, seterusnya si mati meninggalkan, kalau kita gantikan cicit lelaki tadi kepada cicit perempuan. Katakan mati tukar an tuwufiyat an binti. Bintun ibnu ni tukar pada binti. Binti ibni. Wa zawjain. Seorang perempuan mati meninggalkan cicit perempuan daripada cucu dan juga anak lelaki, dia meninggalkan suami. Suami dapat berapa sini? Kita kena memahami binti ibni cicit perempuan daripada cucu daripada anak lelaki. Waris ke tidak? Jawab dulu. Ini waris ke tidak ni? Ini benda ni boleh kita sesat dalam masalah senarai waris baru-baru ni. Binti ibni waris ke tidak? Waris. Ya. Waris. Ada kata waris? Ya, Ustaz. Waris. Okey. Bila waris, suami akan dapat 1/4. Okey, baik. Itu clue dia. Kemudian contoh lain. Halakat seorang perempuan halakat ni matilah. Ini meru'un halaka laisa lahu waladun walahu akhun au ukhtun. Walahu akhun ukhtun. Dalam ayat terakhir surah An-Nisa. Jadi halakat ni membawa juga dengan maksud mati. Jadi halakat an zaujin. Seorang mati meninggalkan, perempuan mati meninggalkan suami. Wa bani binti bani. Apa maksud tu? Baik. Halakat seorang perempuan mati meninggalkan zaujin, seorang isteri, seorang suami, dan juga cicit lelaki. Cicit lelaki daripada cucu perempuan daripada anak lelaki. Soalan Ustaz. Adakah ibnu binti bening, cicit lelaki daripada cucu perempuan daripada anak lelaki itu waris? Adakah ia waris? Waris ke tidak? Bukan, Ustaz. Sebab apa bukan waris? Sebab perempuan. dia daripada cucu perempuan. Dia daripada cucu perempuan. Baik, kalau baik itu, okey betul lah tu. Katakanlah, okey bila clue dia di situ, bila disebut bukan waris, bermakna suami akan dapat 1/2. Kita tukar sikit situasi. Halakat an zaujin. Halakat orang mati meninggalkan an zaujin wa binti benin. Seorang mati meninggalkan suami dan juga cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ni cicit ni anak dia lah. Ini cucu. Tadi cicit lelaki tu daripada cucu perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Adakah waris? Waris, Ustaz. Waris. Waris.
Mana dia, anak dia bukan waris dah, dia lah waris cucu. Jadi anak cucu dia, anak selepas daripada bintu Ibn, cicit daripada bintu Ibn ini bukan lagi waris. Jadi mak dia tu masih lagi waris. Bila begitu, zaujun akan dapat 1/4. Bintu Ibn ini akan dapat fardunya 1/2. Nanti kita akan bincang nanti dalam bintu Ibn. Boleh terima? Okey, Ustaz boleh. Orang lain macam mana? Seorang dua aja ni. Pemain. Orang lain penonton. Ustaz. Boleh? Ustaz boleh. Ustaz, ini Ustaz. Okey, ada nak tanya tak? Ada kot Ustaz. Ada kot? Okey. Mana ringan je tak? Ni tak? Tak berat mana lagi? Ustaz bagi hak ringan-ringan je dulu ni. Okey. Ustaz bagi satu situasi. Boleh-boleh boleh jawab lah. Baik, seorang suami menceraikan isterinya dengan talak 2. Boleh faham? Seorang suami menceraikan isterinya dengan talak 2. Setelah talak dijatuhkan, isterinya meninggal. Berapa suami dapat? Nanti tak? Berapa suami dapat pula? Ini soalan kena tahu ada anak ataupun tidak ni. Katalah dia tidak ada anak. Suami dapat ke tidak dalam kes ni? Suami ceraikan isteri dengan talak 2. Selepas 5 minit sakit. Mana sakit jantung isteri ni kena cerai. Kemudian isteri pun mati. Orang pun dengar. Jiran pun dengar suami ni ceraikan isteri balas cerai berlaku perceraian. Adakah suami mewarisi? Tidak mewarisi Ustaz. Tak Ustaz. Tidak mewarisi. Mewarisi Ustaz. Sebab tidak. Mewarisi. Sebab apa mewarisi? Mewarisi Dia sebab mewarisi. talak raj'i Ustaz. Sebab talak yang boleh dirujuk. Talak yang boleh dirujuk. Ya. Ya? Tak boleh mewarisi tu sebab apa? Sebab bila jadi talak yang tak boleh rujuk. Kerana talak 2 boleh rujuk lagi. Dia boleh, Sekiranya boleh rujuk lagi dan masih lagi ke dalam iddah lagi tu. 5 minit baru talak. Ke masih dalam iddah lagi. Adakah masih lagi dalam iddah? Tak Soalannya. Ustaz. Bini kan dah meninggal. Kalau talak tu, kalau contoh bini dia tak mati, tapi dalam iddah. Ni bini mati ni. Lepas 5 minit diceraikan, bini pun mati. Masih dalam iddah Ustaz. Masih dalam iddah? Ya. Dalam iddah. Dapatlah Ustaz. Dapatlah. Dia masih lagi dalam iddah kan. Bergelar isteri lagi. Okey, itu satu. Situasi yang kedua. Suami isteri berbalah dalam kereta. Nak pergi hospital mana untuk lahir. Dan saat ni sakit nak lahirkan anak dah ni. Lepas tu balah kata isteri kata nak pergi KTS. Suami kata mahal KTS. Kita pergi hospital biasa dah lah, hospital kerajaan. Lepas tu isteri berkerah juga. Suami kata, kalau pergi kaki saja dalam tu, maka gugurlah talak dengan talak apa? Talak 1 lah katakanlah, talak 1. Kalau pergi juga saya atau juga awak talak 1. Nak pergi juga ada. Isteri kata nak pergi juga ke KTS. KTS tu ke Kuala Terengganu specialist lah. Hospital specialist ni. Jadi bila siapa saja ke hospital, jadi isteri pun melahirkan anak. Bila lahir anak, berlakunya komplikasi ke apa ke menyebabkan isteri meninggal. Okay, macam mana suami, kedudukan suami? Anak hidup, lepas tu suami tu macam mana? Ini suami ini dikira macam mana? Mustahil berlaku gitu lah. Contoh ni situasi.
Suami kira macam mana? Adakah dikira suaminya lagi ke? Tak dapat ke Ustaz? Dia tak dapat Ustaz Kalau sebab tak dia dapat, dah taklid. Taklid tak boleh rujuk. Dia mesti akan Hmm. nikah Tak baru. boleh rujuk. Dah tak boleh rujuk ke? Ni gugur talak satu baru. Tapi Bukan kan kolong. kalau lahirkan baby dah tak diiddah Ustaz. Ya? Bila? Kalau lahirkan baby kan tak ada iddah, perempuan tu dah habis tu dah. Okey. Kena beredah juga kan? Isteri dah dicerai kan edah banyak. Kalau isteri tu bila dia tercerai, dia tu masih lagi isteri tapi dalam keadaan mengandung. Edah isteri yang mengandung dah mana? Si dah Lepas mengandung dilahirkan sehingga baby. bersalin. Hingga bersalin. Ha. Dah isteri tadi bersalin lagi. Isteri bersalin. Bersalin dah. Bersalin tu kira habis dah edah. Habis? Habis dah. Habis dah. Lepas tu Habis dia Ustaz. mati lepas tu. Lepas tu dia mati. Tak dapat kahwin. Macam mana? Mati tak dapat Ustaz. Dia suami tak dapat Ni Ustaz. perkahwin. Kita bincang dapat tu kan kerana sudah berakhir edah. Edah tu memang talak rajai. Talak satu bukan talak tiga. Talak satu. Bila talak satu boleh dirujuk, tapi dirujuk selepas edah. Kalau berakhir dah edah tak boleh rujuk lah. Boleh faham tak? Start ada sharing ni dah berhenti ke? Yang start sharing tu tak ada dah ke? Dia terpadam. Tak ada Ustaz. Ada dah? Start terus semula. Dia keluar sendiri ni. Jadi boleh faham lah tak konsep dia lah macam mana suami kalau dah berakhir. Jadi hubungan suami isteri itu dah putus menyebabkan tak boleh mewarisi lah antara suami isteri. Sama lah juga kalau dalam kalau suami menceraikan isterinya dengan talak 3. Bila cerai dengan talak 3, habislah hubungan suami isteri menyebabkan kalau berlaku kematian selepas perceraian, katakanlah suami ceraikan isteri dengan talak 3, kemudian isteri meninggal, suami tidak boleh lagi mewarisi isterinya. Andai katalah berlaku situasi macam ni, isteri dah meninggal. Bila berlaku perbicaraan pusaka, agak-agak suami nak mengaku tak saya telah ceraikan dia dengan talak 3. Macam mana lelaki-lelaki yang berada dalam kelas ni? Nak Dia mengaku boleh tak? jadi tak Ustaz. Ya? Tak boleh jadi tak mengaku. Tak mengaku. Ada orang tahu ni, dia di antara dia suami, dua orang balas-balas cakap-cakap patut isteri mati. Bila bagi saka panggil, hakim ataupun pegawai pesaka tanya macam mana hubungan, okey, suami isteri awak macam mana? Hubungan masa dia mati tu ada berlaku apa-apa ke? Nak mengaku ke tidak? Macam mana? Tepuk dada tanya selera ke apa? Mengakulah Ustaz. Allah tahu. Yelah Allah tahu tapi tu hakim tak tahu. Hakim tak Tapi tahu tak ni. baik menipu. Tapi tak baik menipu. Dia bergantung atas orang Ustaz. Tapi tu kalau isteri yang mati, kalau suami yang mati macam mana? Dapat sama pula juga. 200 juta Ustaz. Ya? Dapat pula Agak-agak lah duit 300 juta Ustaz. Tak Susah, banyak tu. Kalau balah-balah tu bila berlaku perbalahan suami pun meninggal. Sakit jantung. Lepas tu bila pegawai pesaka panggil tanya, saya jawab suami dah ceraikan talak 3. Lepas tu macam mana? Orang perempuan dalam kelas ni nak mengaku tak? Saya dah dicerai dengan talak 3 sebelum, 5 minit sebelum suami mati. Kakak macam mana? Nak mengaku tak orang ni?
Mengaku Ustaz, insyaAllah. Mengaku. Masya Allah Saya bagusnya. mengaku. Tak kena asal sebenar. Kalau suami tu main billionaire macam mana? Kalau mengaku kan habis 1/8. 1/4 atau 1/8 tu. Dia kata suami telah menceraikan dengan talak 3. Jadi awak tak bolehlah kalau billionaire 1/8 ni, kalau 8 juta 1 juta tak dapat. Macam mana? Sanggup tak? Mengaku Berkat lah dah Ustaz. berkat Tapi ni. cari lelaki lain. Berkat. Cari lelaki lain. Ikut pandai lah awak. Sekarang ni tanya, kena faham. Maknanya bila dah berlaku perceraian, talak 3, putuslah hubungan suami isteri. Okey, boleh faham tu? Faham Ustaz. Ustaz. Boleh faham. Okey. Jadi Ustaz. tak ada masalah. Ya. Ni anda kata kalau dia bercerai dengan talak yang secara taklik. So macam ni Ustaz? Talak secara taklik. Bila berlaku taklik, dia taklik berapa? Talak berapa? Dia kata kalau talak 1. Talak 1 masih lagi dalam iddah. Kalau talak satu masih lagi, kalau dah berlaku kematian isteri, kematian itu setelah berlakunya taklik, mana bercerailah suami. Tapi dalam masa dia boleh masih lagi isteri. Macam mana? Boleh faham? Adakah dia bergelar isteri ke tidak masa itu? Kalau masih lagi bergelar suami ataupun isteri, dikira boleh lagi mewarisi. Kita dalam syarat, dalam sebab kan, antara sebabnya ialah hubungan zaujiyah. Dia berakhir dengan apa? Bermula dengan akad nikah yang sah dan berakhir dengan habisnya iddah talak raj'i, talak 1, ataupun dengan gugurnya talak bain, iaitu talak 3. Termasuk juga talak yang tak boleh dirujuk lagi. Boleh faham tu? Kita sudah ke mana terhenti sharing ni. Jadi tak keluar sini, nanti tak cari dulu semula. Kena sharing daripada dalam komputer ni. Bila sebut bab suami, kita perhabis dululah untuk bahagian isteri pula ni. Jadi suami dah selesai dah, kemudian bahagian isteri pula. Bahagian isteri. Sekejap ya. Okey, keluar dah. Keluar Ustaz. Okey, keluar. Baik. Baik. Kemudian waris fardu yang kedua ialah isteri. Isteri ada dua situasi juga. Dan situasi isteri ni lebih kadarnya kurang sekali ganda daripada suami. Maksudnya kalau suami ketika mana isterinya tidak ada anak, suami akan dapat 1/2. Tetapi kalaulah suami yang mati, suami tidak ada anak, isteri akan dapat separuh daripada 1/2. Iaitulah 1/4. Okay, sekarang ni nisbah ada anak dengan tiada anak ialah nisbah kepada si mati. Maksudnya kalaulah si mati mempunyai anak, sama ada anak tu dengan isteri yang terdahulu ataupun dengan isteri yang ada ketika mati, jadi isteri akan dapat 1/8 kalau ada anak. Ada anak ataupun cucu yang mewarisi. Sekiranya kalaulah isteri suami yang meninggal tu tidak ada anak, dengan perkahwinan yang terdahulu pun tidak ada anak, dengan perkahwinan yang baru pun tidak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Ustaz akan tanya beberapa situasi bagi menjelaskan situasi pewarisan isteri ini.
Katakanlah macam kes tadi. Kes berlakunya anak luar nikah. Bila anak luar nikah, katakanlah suami berkahwin dengan isterinya, tak cukup 6 bulan, isterinya melahirkan anak. Boleh faham tak? Bila tak cukup 6 bulan ni, bermakna anak tu adalah anak apa? Setaraf. Ya? Anak luar nikah lah. Tak satarah lah. Sebab syarat untuk anak tu dibinkan kepada ayahnya, ialah mesti kena umur perkahwinan tu melebihi 6 bulan. 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Kalau tak sampai 6 bulan, katakanlah 5 bulan setengah je. 5 bulan setengah ataupun 5 bulan, lahir anak. Umur anak cek-cek 5 bulan je. Jadi bermakna mungkin kandungan tu sebenarnya sudah cukup umur 9 bulan. Tapi menandakan di sini tempoh paling kurang hamil ni sebab disebut dalam Quran wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Jadi berlakulah hamil itu telah berlaku sebelum perkahwinan. Kemudian bila ayah meninggal dalam keadaan ada anak luar nikah, jadi semua dah jawab lah tadi tak dalam soalan berkaitan dengan suami tadi, bahagian suami. Isteri dapat berapa bahagian sini? Isteri akan dapat bahagian sebanyak hanyalah berapa? Penuh ke ataupun separuh? 1/4. Jadi 1/4. Kerana anak tu tidak boleh dinisbahkan kepada si mati. Tak cukup syarat. Maksudnya anak tu adalah anak luar nikah. Kerana tak cukup syarat. Tetapi sekiranya suami itu sudah ada anak yang terdahulu daripada isteri yang terdahulu, bila sebut anak daripada isteri yang terdahulu, tapi dengan isteri yang ada ketika suami meninggal, maksudnya ketika meninggal, suami mati meninggalkan anak daripada isteri yang terdahulu. Nikah dengan isteri baru ni tak boleh anak. Suami mati, isteri boleh banyak mana? Suami mati, isteri boleh banyak mana? Itu soalan. Mudah je. 1/8. Kerana dah kalau isteri kata 1/6. Ada juga 1/6. Ada dua keadaan ni je. 1/4 ataupun 1/8. Tak boleh lari. Kalau sebut 1/6 tu lain. Mana bukan bahagian suami ataupun isteri. 1/6. Ibu. Ibu ni mungkin hubungan dengan itu sebab tu kita kena faham hubungan dengan si mati bukan hubungan dengan orang yang cerita. Sebab biasa sangat berlaku gini. Dia kata ayah mati. Dia mari jumpa dengan kita tanya ayah mati meninggalkan ibu. Kita kena faham situasi orang yang bertanya tu nisbah dia cerita tu ayah mati. Mana si mati meninggalkan ibu. Ibu ke meninggalkan isteri. Nisbah dengan si mati. Ibu tu adalah isteri kepada si mati. Jangan terkeliru dengan permainan kata-kata orang yang bercerita. Kita kena hubungan si mati dengan ibu orang yang bercerita tu siapa dia. Sebab kalau kata ibu-ibu tu maksudnya mungkin nenek kalau kita faham secara satu lapis. Tapi di sini kita kena faham secara hubungan dia dengan si mati, bukan hubungan dia dengan orang yang bercerita. Okey, jadi boleh faham ya? 1/4 syarat untuk isteri dapat 1/4 suami meninggalkan furu' waris. Suami tidak ada anak ataupun tidak ada cucu yang mewarisi. Kalau suami ada anak ataupun suami yang mempunyai cucu yang mewarisi, maka isteri akan dapat 1/8. Okey, boleh faham? Fahimun? Fahimna Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Jadi Ustaz rasa cukup 2 waris fardu kita ambil pada malam ni. InsyaAllah lepas daripada ni kita akan
buatlah latihan-latihan. Nanti Ustaz akan bagilah latihan-latihan melalui Telegram ke ataupun melalui klip ke, supaya kamu boleh buat latihan tu untuk memahirkan kefahaman kita, untuk mengasah kefahaman kita berkenaan dengan fardu suami dan juga isteri. Suami isteri ni mana masih lagi kira peringkat yang mudah lagi lah. Nanti kalau kita akan masuk peringkat yang keseterusnya, mungkin ada benda yang complicated yang perlu kita fahami, bukan dari satu sudut, banyak sudut. Kena tanya orang ni ribu. Nanti kita akan melihat secara detail nanti. Ada soalan lagi sebelum kita tutup pertemuan kita pada malam ni? Kita akhiri pertemuan kita. Tak ada soalan Ustaz. Tak ada soalan. Boleh faham semua? Boleh Ustaz, boleh. Alhamdulillah. Faham Ustaz? Okey. Wallahu alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.